Lain nama-nama ku tarawih dengan ano. Kau nama ko silo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan jika berkata engkau tertolak 5 talak, malaikan 3 talak, maka jatuh 2 talak juga pada segala masalah yang tersebut itu. Tadi bahasa putus itu dah. Ataupun atas tu. Dan jika berkata oleh suami engkau tertolak 3 talak, malaikan 3 talak, malaikan 2 talak. 2 kali istisna. Ia tanya engkau jatuh talak 3, kecuali 3, malaikan 2 kecuali 2 kali. Talak 3, malaikan 3, malaikan 2. Jawabnya maka jatuh 2 talak juga. Ai al-asahi. Waqila salasun, dan seorang ulama katanya 3 gak. Kerana apa? Kerana istisna yang pertama menghabisikan, dan yang kedua tu terjadi atasnya, maka sia-sialah juga. Tapi kata semua ai waqila, seorang ulama katanya talqatun wahidah aja, jatuh satu khilaf 3 kaul. Masalahnya katanya tolak 2, istisna 2 kali tu. Dan jika berkata jenis oleh suami engkau tertolak 5 tolak, padahal bilik 3-nya dia sebut 5 dah. 5, malaikan 3 tolak, malaikan 3, berapa? 2 lah. Maka je 2 tolak juga. Jatuh 5, malaikan 3, jadi tinggal lagi 2 lah. Kata jatuh 2 tu pada segala masalah yang tersebut, semua masalah tersebut. Jika semua tu adalahnya jatuh talak 2 belaka. Habis. Dan jika berkata engkau tertolak 3, jika berkata oleh suami engkau tertolak 3, maka setengah talak, malaikan setengah talak. Talak 3 pada malaikan setengah. Berapa jatuh? Jawabnya maka jatuh 3 talak. Jatuh 3 lah. Ai waqila sintani, setengah ulama terduanya. Ini ayat itu ala sahih. Ai ala sahih atau pendapat yang sahih adalah jatuh 3, tapi ada setengah ulama kata tak, 2-nya. Kata engkau tertolak 3, malaikan setengah talak. Jadi kalau talak setengah maka jatuh 1, tapi kalau istisna setengah tak jadi, sebab istisna setengah tinggal lagi setengah, berarti setengah tu jatuh 3 agaklah. Mana 2 setengah. Jatuh mana 3, malaikan setengah, berarti tinggal 2 setengah. Apa lu 2 setengah, berarti mana setengah tu dikira 1, jatuh 3 agak lah. Tu ayat al-sahih. Tapi semua ulama tak 2 lah. Dan jika diiringkan kemudiannya dengan lafaz insya-Allah. Jika diiringkan kemudian lafaz talak tu dengan lafaz insya-Allah, selepas dia talak kita insya-Allah. Engkau tertolak insya-Allah. Awak bagi lafaz tu iringkan. Atau dengan lafaz illam yasha'illah. Mana insya-Allah jika kehendak oleh Allah, illam yasha'illah jika tidak kehendak oleh Allah. Au lafaz atau mulafaz illa ayyasha'ullah, melainkan bahawa kehendak oleh Allah. Jawabnya maka menegahkan jatuhnya talak katanya suami. Maka menegahkan jatuh talaknya, jatuhnya jatuh talak, tegah. Makanya mendegahkan jenis ia lafaz insya-Allah atau illam yasha'illah ila iya insya-Allah tu. Tegah apa? Tegah jatuh talak tak jatuh. Bandingannya seperti dia katanya suami, engkau tertolak jika dikehendak oleh Allah. Ini bahasa Melayu lah. Tadi bahasa Arab. Supalah engkau tertolak jika dikehendak oleh Allah. Atau engkau tolak jika tiada dikehendaki, illam yasha'illah. Jika dia dikehendak oleh Allah, atau malaikat dikehendak oleh Allah. Engkau jatuh talak, melainkan dikehendak oleh Allah. Jawabnya maka tiada jatuh. Ini talak, tidak jatuh talak pada segala surah, pada segala masalah tersebut. Masalah mana? Surah mana? Yang 3 ini, masalah 3 saat ini. Bila mengatakan tidak jatuh talak semua tu, jika dikosarkan ta'liq,
Kalau qasatkan ia dengan lafaz insya-Allah, ada illam yasha'illah, ada illa ayyasha Allah, ada illa ayyasha Allah, maka semua tu yang niat ta'liq. Tabarruk, ambil berkatnya. Engkau jatuh tolak insya-Allah, ambil berkat. Insya-Allah, banyak support kita lah. Insya-Allah, ada illam yasha'illah, illa ayyasha Allah, ambil berkat lafaz tu. Tu kalau dia niat mengambil berkat dengan lafaz insya-Allah masalah. Atau katanya suami, ya talik insya-Allah ni. Hei talik, maknanya maka jika dikosatkan tabarruk atau katanya ya talik insya-Allah, maka jatuh talaknya, jatuh talak juga. Kalau ada kosat kalau kosat ambil berkat jatuh lah. Bukan taklik. Kalau taklik nak tahu bila Tuhan kan, nak tahu bila Tuhan tak kan, tu payah sebab tu tak jatuh. Jika engkau engkau tertolak jika Allah kana, pas kita nak tahu bila. Sebab itulah tidak dihukumkan jatuh. Atau jika tidak kana oleh kita pun tak tahu. Atau illa ayyashallah mereka kana oleh Allah. Siapa tahu? Tak tahu. Sebab tu tak jatuh. Tapi kalau dia qasad semata-mata ambil lafaz insya-Allah tu qasad dengan berkat saja, ambil berkat saja, tabarruk dengan ayat Quran atau tabarruk dengan tu lafaz insya-Allah, maka tu jatuh tolak. Dah. Kalau niat satu, kalau tolak satu jatuh satu. Dia tanya, maka tiada jatuh pada segala surah yang tiga ini. Jadi ayat sahibul talkhis berkata huwa talkhis, dia jatuh tolak pada masalah ketiadaan Allah tu. Kata illam yasha'illah, atau jatuh tolak. Jadi khilaf pada illam yasha'illah. Illam yasha'illah kata sahibul talkhis jatuh tolak. Kalau tahu awak jatuh tolak jika tidak kena oleh Allah. Mung jatuh tolak jika tidak kena oleh Allah. Hatunya sahibul talkhis tak jatuh. Dah baik situlah, dah baik katanya. Maka tidak jatuh pada segala surah yang tiga ini. Jadi dah baik ai. Wa qala sahibul talkhisi bil wuqu'i fi surati adami masyiatillah. Kalau tidak kerana Allah, atau jatuh. Kila habis. Al-far'u ar-rabi'u asyakku fit talaqi wa adadih. Bermula fara' yang keempat, al-far'ul rabi'u asyakku khabar. Pada menyatakan syak. Kalau tu maknanya murasyak tu mana apa-apa hatilah. Al-far'u rabi'u mana ataupun sepatutnya khabar tu. Al-far'u rabi'u asyakku, syak. Ataupun fi syaki. Boleh tak kalau tengok tamanya pada menyatakan mana fi syaki. Ada al-far'u rabi'u fi syaki. Ada fi situ. Sebab yang terjemah ada fi. Ada jatuh fi. Tabak tu ada tu. Fi lah supaya atas kan. Al-far'u salis fil istisna. Al-ful awal fi, semua ada fi tu. Ada fi situ, jatuh fi. Bermula fara' yang keempat pada menyatakan syak, ragu, papa hati. Sama-sama berat syak. Syak pada tolak, jenis ataupun tidak. Syak pada tolak dan syak pada bilangan-bilangan tolak. Berapa tolak? Makna dia yakin tolak tapi tak ingat berapa tolak. Dua ke tiga? Masalahnya. Yakin dah tolak bini tapi syak bilangnya tu. Berasa bahasa dua, berasa bahasa tiga. Mari situ. Maka jika syak suami pada tolak seperti kata jenis dalam hati dia. Kata dalam hati, adakah sudah tolak atau tiada? Jadi syak, aku tolak ke tak lagi? Ini masalah serabut kuat kan? Dia serabut, dia tak ingat lagi dah. Duk balah, duk serabut, duk peding dah. Ya jadi lupa ni. Lepas tu syak lah. Makanya tu tolak ataupun belum lagi, tiada mana tak lagi. Dah. Atau syak pada tolak dengan taklik. Ataupun dia syak pada tolak tapi tolak dengan taklik dah. Aku taklik tolak kau tak kau taklik ni. Basuh-basuh ada taklik tolak. Tu. Adakah dapat sifatnya? Kalau tu maknanya syak pada tolak dengan taklik, syak guna badal pada syak tu. Badal istimal. Jadi adakah dapat sifatnya sifat taklik tu? Jadi ya sini maknanya hak dia taklik sana tu, yakinlah dia taklik tapi sifat tu tu dah hasil ke dah berlaku ke tak lagi. Dah. Sifat taklik tu. Atau tiada jenis tiada dapat. Dapat ke tak? Dia tak ingat dah. Taklik tu dah hasil ke belum lagi. Atau syak pada bilangan-bilangannya bilang tolak. Syak guna adakah dua atau satu? Jawabnya maka tiada jatuh tolaknya
Tolak isteri tani pada dua surah yang pertama, pada dua masalah pertama. Ada dua masalah pertama. Yang pertama adalah adakah sudah tolak atau tiada. Yang keduanya syak pada tolak dengan taklid, adakahnya dapat sifat atau tiada. Dua masalah tu adalah tidak jatuh tolak. Diambil dan ini dan diambil ada dan situ. Dan diambil habis. Payah ni, jatuh banyak ni. Dan diambil yang kurangnya, yang kurang daripadanya bilangan tu pada surah yang akhir. Jadi masalah yang terakhir ambil yang kurang lah. 1, 2 ambil 1 lah. Tu 1, 2 tolak 2 kau tolak 1, ambil 1 kurang. Ni pada surah yang tu masalah syak pada bilangan adalah kitanya ambil yang sedikit lah, kurang. Kalau 3, 2 ambil 2. Kalau 2, 1 ambil 1. Ingat ni masalah berlaku ni. Masalah ni masalah berlaku. Tiba-tiba kita tanya syak tu lagu mana? Lepas dia tolak dah ya syak. Dah berapa ambil? Maka adalah jawabnya ambil hak tu ambil yang sedikit lah. Yang sedikit, tak kurang. Dan jika sunyi dan tiada sunyi bagi orang warak. Ni. Tak sunyi tak lepas bagi orang yang warak. Gabria tidak sunyi oleh memelihara akan dia syak tu. Melihara guna tasbih pada melihara. Melihara dengan dijatuhkan tolak. Namanya jatuh. Mana masalah tadi tu? Masalah syak padanya tolak atau tidak? Ya, baik ambil jatuh lalu. Warak. Ataupun syak padanya taklid dah dapat sifat atau belum lagi. Ambil kata dapat dah. Jatuh tolak. Dan diambilnya nyoy warak yang banyaknya ambil yang banyak. Dah kalau warak ambil yang banyak. 2, 1 ambil 2. 3, 2 ambil 3. Ni warak. Payah belakang ni. Habis. Tapi kalau dia pilih hak bawah pun tak masalah. Boleh dah cuma nes bawah warak dah habis. Dan jika berkata mana kata dia si isteri ataunya dia orang lain, kata tu. Kata nak seorang laki-laki, kata oleh seorang laki-laki, dia kata nak jika ada burung ini gagak. Kata main gitu. Dia main taruh. Dia tengok-tengok, dia tanya jika burung ini gagak, gurab, maka isteriku tertolak. Kata depan bini dia atau kata sama orang lain. Dia kata dia tanya kalau burung ini gagak, bini aku jatuh tolak. Lepas tu dan berkata seorang lain pula, dia main taruh ni. Ada? Gapo situ? Burung apa mu skor tengok? Dah mu skor tengok. Anu katanya, kalau gagak bini aku jatuh tolak. Seorang lain katanya jika tiada burung ini gagak, ya. Pelawai dah. Kalau bukan burung ini gagak, maka isiku tertolak. Ia pelawai dua tu. Mesti jatuh salah satu. Ada masalah? Mesti dah kalau gagak jatuh hak ni, kalau bukan gagak jatuh ni. Bahagian nak tengok masalah ulama duk hurai. Akhirnya kitanya gitulah dah, tapi ulama hurai. Maka isteriku tertolak, maka burung itu terbang lalu hilang. Tiba-tiba burung hak dia taruh tadi, hak dia main tak ada suka taruh main tadi, hilang lalu dah hilang pula. Tiada diketahuinya akan halnya, tidak diketahuinya jenis orang yang dua orang tu. Akan halnya hal bagi burung tu mana gagak atau bukan. Jawabnya maka tiada dihukum keduanya. Maka tiada dihukumkan keduanya. Dua mana hak katanya? Hak seorang lelaki hak katanya kalau gagak bini jatuh talak, hak bukan tu, dua-dua tu. Tidak hukum gugur. Tak hukum gugur tak? Tak hukum gugur talak, mana tidak hukum jatuh. Tak apa. Tengok Al-Jubi. Kalau hak naskah dulu 300. Naskah ni 344. Naskah ni berapa dah dah? Masalah banyak dalam Al-Jubi masalah ni. Sebut banyak dalam Al-Jubi. Baik mari. Hari fa'anti dah bukan dengan istiku dah fa'anti lah dulu dah. Mana kata depan bini kalau dalam Al-Jubi katanya walau qala in kana atau bini lah tu bukannya isiku dah.
Wa qala akhad illam yakunhu famraati talikun wa juhila lam yuhkam bi talaqi ahadin minhuma. Sebab tidak dihukumkan keduanya sini suruh. Mana tidak hukumkan dengan satu daripada keduanya. Tidak hukumkan, tidak hukum gugur ya. Mana tak hukum dua-dua tak jatuh belaka. Kerana tak tahu. Li'annahu kerana bahasanya ilak dia. Li'annahu lawing farada bima qalahu lam yuhkam bi wuqu'i talaqi. Kerana bahasanya kalau seorang tu katanya masing-masing, kalau kata seorang diri ada dengan apa yang dia katanya, tidak hukumkan jatuh talak. Lepas tu tak lihat yang lain, tidak ubahkan hukumnya tu dia hukum orang lain. Tidak ubah dak. Kalau dia seorang pun jatuh dak. Bini aku jatuh talak kalau burung ini guram. Tiba-tiba burung gai perak dah. Jatuh dak. Tak jatuh. Maka sama orang lain. Berarti maknanya hukum masing-masing dua orang tu. Dia tak campur lah. Kalau kita nak jatuh mana satu dak, ni dak. Sebabnya takdirnya kalau sekiranya dia kata seorang diri, tidaknya tandingan orang lain dak, tak jatuh. Habis sekali ubi kalau naskah ni 800 belah. Naskah nu 344. Naskah tak sama lah. Tetapi jika adalah yang berkata itu seorang juk, kalau sekiranya dia tu ialah kata seorang juk bagi dua isterinya, dua bini, tapi dia seorangnya bini dua-dua, hak dia, hak sini dua orang, maka jatuh salah seorang dia keduanya jatuh. Dia tanya, kalau burung ini gagak, mu jatuh talak, kata ke bini haknya tamu masalah. Lepas tu dia katanya, kalau kata pula, kalau burung ini bukan gagak, mu jatuh talak, kata bini yang kedua. Jadi dua-dua bini hak dia belaka. Tu bawah jarak dia belaka. Dia seorang katanya, maka jatuh talak salah soleh, pas buat guna. Pak burung hilang perak dah. Awal aja dia jatuhkan satu, pas jatuh ke mana? Sedangkan burung dah hilang tak tahu kelakuan. Jawabnya, maka wajib dibicarakan hal burung itu. Nak wajib duk cara. Ini atas suami. Duk siasat tengok, duk cek tengok mana burung. Dah. Wajib tu. Lepas tu dan menyatakan bagi salah seorang dari dua isterinya itu. Lepas tu apa lagi tu, dan menyatakan mana rakyat beritahu beritahu kepada salah seorang tu. Kata dia ni jatuh talak. Tu. Apa lagi bercara dah, wajib. Wajib dipercarakan duk periksa, duk cari, tengok kelakuan burung tadi tu. Lepas tu, apa lagi tu, dan menyatakan menerangkan bagi rakyat bagi salah seorang kedua isterinya. Katalah hak tua orang muda. Kata wajib dibercara tu jika dapat diketahuinya burung dengan alamat. Kalau suka ada alamat-alamat dia, oh tengok sini burung saat ni tu ada tanda-tanda dia. Ada cia dia kepala ke, ada cia dia kaki ke, masalahnya ada tanda-tanda. Maka jika tidak dapat jenis tidak dapat alamat, kalau tak ada tanda dak, tak tahu alamat, tak tahu memang jahil sungguh, tahu pala ikau dah, maka tidak wajib membicarakan dan menyatakan pula demikian itu. Maknanya dan menyatakan tu atas pada membicara. Tidak wajib jenis atas suami membicarakan. Apalagi tidak wajib membicarakan, mafhumnya tak jatuh talak. Mau dak gitu, dapat gitu. Jadi mafhumnya tak jatuh talak salah seorang tu. Tak jatuh kerana tak wajib cara. Lepas tu dan menyatakan, mana tak wajib menyatakan pula. Mana pula mana juga supaya tak wajib cara tu. Tidak wajib menyatakan demikian itu. Mana tidak wajib. Demikian lagi gitu, baca gitu. Demikian lagi jika dia kata habis suku. Mana wajib tu kalau ada alamat lah. Kalau tak ada alamat nak cara apa tak tahu pala ikau dah. Maksud itu. Lepas tu kalau tak ada alamat tak wajib cara. Apabila tak wajib cara tak jatuh kedua-dua bini. Bini tamu tak jatuh, bini yang kedua pun tak jatuh. Demikian lagi supaya tu juga, supaya apa dia? Supaya katanya lah tu kata seorang bagi dua isteri tu. Kalau gimana jika dia kata jika dia kata jika ada burung ini gagak maka isiku tertolak, dan jika tiada burung ini gagak maka sahayaku ini merdeka. Supaya masalah tu. Dia main. Dia tak kalau burung ini gagak bini aku jatuh lah. Kalau bukan gagak hamba aku merdeka. Dan mana padahal tiada diketahuikan hal burung itu, tak tahu kelakuan supaya tak adil lah. Jawabnya dia tegahkan keduanya, mana tegah jawab. Dia tegah mana jawab. Kalau kata gitu dia tegahkan, tak boleh dihukumkan. Dia tegahkan keduanya dua isteri, keduanya iaitu isteri dengan hamba tu.
Jadi maksud kata dia tegahkan, tiada harus mana haram. Tiada harus mengambil kesukaan mana tamatuk dengan istrinya dan tiada harus dia suruh akan hambanya hingga nyata pekerjaan itu. Ha deh. Tak leh. Nak tidur dengan bini pun tak leh, kerana takut boleh jadi jatuh tolak. Lepas tu nak suruh. Nak suruh tu mana tamatuk lah. Nak suruh, nak main-main dengan hamba, nak gapo hamba tak boleh. Sehingga nyata pekerjaan itu mana hal burung itu. Nak tahu hal burung tu dah. Kalau tahu kata hal burung tu adalah tak boleh main, tak boleh suruh hamba tu kerana boleh jadi hamba tu merdeka. Kalau hamba tu merdeka maka tak boleh kita suruh orang merdeka. Situ maknanya not tawakuh dulu. Bini tak boleh buat sedak tu tak matuk dengan dia dan hamba tak boleh suruh dengan dia sebab ihtimal belaka dua-dua tu. Nak tunggu nyatalah. Lepas tu maka jika mati ia sebelum lagi nyata. Tiba dia mau tunggu 10 tahun dah tak tahu mana. Dah tunggu 10 tahun dah. Maka jika mati ia seorang tu sebelum lagi nyata, jadi nyata kelakuan burung tu. Jawabnya tiada ditimur, menyatakan warisnya tak timur. Ada? Dah. Tiada mana menyatakan oleh waris. Kalau waris pula nak sambung tak lah. Waris tak ada. Burung tu sebenarnya gini tak boleh. Kerana tu kerana apa? Kerana boleh jadi waris tu ya ya panggil ya pilih hak nun, pilih katanya ilahnya jatuh bini. Kata gagak. Waris tanya gagak sebenarnya. Kalau gagak bini jatuh tolak. Hamba tak merdeka. Jadi manfaat dia sebab tu tak boleh terima. Tetapi hendaklah dibuangkan undi. Buang undi mana dua gagak tu. Ambil tu burung lain mari lah. Ambil burung lain mari letak. Buat undi. Mana dua gagak, ambil dua burung gagak mari. Bukan hak gagak hak ilan tu. Cari hak dua burung hak lain mari, dua ekor. Lepas tu maka jika keluar undi. Buat undi buat dengan dua gagak tak apa. Dapatnya mana dua gagak. Kalau buat dengan orang lain boleh. Burung lain pun boleh. Maka jika keluar undi pada saya. Keluar pada saya, maka madah kau iya. Jadi maknanya kena pada burung tu bukan gagak. Tu maknanya benda adik tu nak tulis lah. Mana tulis dia kertas. Tulis dia kertas tu. Satu gagak, satu bukan gagak. Satu maknanya satu kertas tu mana gagak. Satu kertas lain mana bukan gagak. Lepas tu kita buat undi. Apabila cabut undi tu tengok keluar siapa dia. Kalau aku undi tu baik katanya bukan gagak. Berarti maknanya hamba tu jadi merdeka. Tu buat undi gitulah. Tak kira ambil dua burung mari, ambil buat guna dua burung. Mana ambil tu kertas dua, tulis nama tulis burung ataupun bukan burung. Tulis gagak atau bukan gagak tu. Lepas tu undi lah. Pilih salah seorangnya, tak boleh pilih dua. Pilih salah seorang. Dan jika keluar undi pada isteri, kalau menilai isteri, keluar mana menilai isteri, tiada jatuh tolaknya, tak jatuh tolak. Tidak itu. Tafriq, apabila tidak jatuh tolaknya isteri, maka tinggal kesemarannya, kesemaran tolak. Tafriq, tiada jatuh tolaknya, maka tinggal kesemaran, mana syak lah. Orang kesemaran mana syak. Tu. Maka syak hukum tak jatuh. Apabila syak, maka hukum jatuh dah. Jadi apabila keluar, jika keluar undi pada isteri. Kalau keluar undi pada isteri, jawabnya tiada jatuh tolaknya. Sebab apa? Sebab katanya kerana ada kesemaran. Apabila tidak jatuh tolak, maka tinggal kesemaran. Tidak jatuh tolak, jadi tinggal kesemaran lagi dah. Boleh jadi jatuh, boleh jadi tak jatuh. Sebab undi je. Undi tak yakin. Tak? Sebab tu ada tinggal lagi kesemaran. Jadi ada syak lagi. Apabila bini saat ni dapat itu undi boleh jadi. Hak dulu gagak boleh jadi. Hak ni kita buat undi tu, buat gitu boleh jadi lagi. Ihtimal lagi. Maka tinggal lagi kesemarannya tolak tu. Seperti dahulu mana supaya masalah syak tu. Seperti dahulu mana seperti masalah syak juga supaya tu. Apalagi tu mana tak jatuh lah. Seolah maka tu seolah dengan kerana ni. Seolah ilat tidak jatuh tu. Tapi dabitnya tafriq sebenarnya bukan tafriq dak. Eloknya aulanya kerana ilat lah tu. Sebab apa tak jatuh tolak? Kerana tinggal kesemaran, kerana adanya kesemaran lagi.
Gitulah. Tak bukan tafriq dah. Kerana maka jenis kerana tinggal kesemaran tolak tu. Tapi masalah syak dululah habis. Dan jika berkata bagi isterinya seorang, kata oleh suami bagi isteri dia, dan bagi perempuan yang halak, perempuan yang asing, bini dia patutnya adanya sign bini dia masalah. Dia kata kena salah seorang daripada dua kamu tertolak. Lagu mana? Bini dia sorang, orang lain sorang. Dia katanya salah sorang. Pas salah sorang dengan hak bukan bini dia. Dia kata gitu. Ahadukuma talikun. Dan dikosat mana padahal dia kosatkan perempuan yang halak, tapi dalam hati dia kata tu salah seorang tu kenapa adanya orang. Jawabnya ditimonyo katanya. Ditimonyo timo akan suami tu. Kata jenis pada katanya. Ditimokan katanya, mana timokan pada katanya, kata seorang tu. Itu tapi syaratnya dengan supoh seorang tu. Kalau dia supoh, wallahi maksudnya saya katanya salah seorang tu bukan bini saya, orang lain lagi. Boleh. Tetapi jika berkata jenis oleh suami, Zainab tertolak. Dah kata Zainab tertolak, padahal nama isterinya itu Zainab. Padahal dikosatkan Zainab perempuan yang halak. Padahal mana ada nah. Maknanya dia kata kena Zainab terjatuh tolak. Sedekah bini ni nama Zainab dah. Lepas tu dalam hati dia kosat Zainab lain. Kosat Zainab lain tu. Dia katanya Zainab jatuh tolak, bini dia pun nama Zainab. Ya tahu Zainab lain, bukan Zainab bini dia. Sebab tu katanya padahal dia kosatkan Zainab perempuan yang halak yang lain. Jawabnya maka tiada ditimokan katanya jenis dakwah dia. Tak timo dah, apalah tak timo jatuhlah. Zahir ada berhakikat serah pada Allah. Zahirnya hukum zahir kita ni kita tak boleh terima. Sumpah tak ada. Wallahi saya ada kosak lain tak terima. Kalau tak terima hukumnya jatuh, tapi pada zahir. Pada zahir hukum jatuh talak, tak boleh duduk dua tu tak boleh duduk sekali, tak boleh dibiarkan duduk sekali. Kalau mereka pakat pergi jumpa siap tak apalah, tu panggil tidak terima pada zahir. Adapun hakikat serah pada Allah. Mana agama tu serah pada dia lah. Habis kalau yang nama Zainab tiba kata aku asal lain, sebab tu jangan sebut. Jangan sebut main-main gitu. Senang-senang sikit bagi slogan ni beringat. Dan jika berkata seorang bagi dua isterinya, atau kena salah seorang daripada dua kamu tertolak, bini dua orang kata gitu, maka jatuh tolak salah seorang daripada keduanya. Jatuh salah seorang lah. Lepas tu maka wajib dengan bersegera menyatakan salah seorang. Apalagi tu mesti nak jatuh salah seorang. Salah seorang dua kamu ya tak ada. Ya tak rayak salah seorang itu siapa dia. Ketika itu jatuh satu lah. Lepas tu maka wajib atas suami menyatakan rayak jelas. Wajib dengan segera, mana wajib secara segera menyatakan salah seorang. Dah menyatalah lebih jelas. Lebih mutuh. Zainab ke Aisyah masalah. Mesti dijelaskan. Tapi kata wajib menyatakan jika tiada tertentu. Mana masa tu tak menentu lagi. Kalau menentu siap dah dalam hati dia salah seorang, dia ada hati dia niat siap dah. Salah seorang tu daripada Zainab dah. Tu tak masalah dah. Ini masalah tak menentu mana. Salah seorang tak menentu Zainab, tak menentukan Aisyah masalah. Tak menentu mana-mana. Hak tu wajib segera cepat-cepat rayak ko demo ni mana hak yang jatuh talak. Dah cepat-cepat. Takutnya pergi mati ke apa pula, susah pula. Wajib segeralah. Atau dinyatakan. Dah itu. Mana nyata ni muqabil bagi tidak tertentu atau nyata dah. Jika ada tertentu. Ini mana wajib dengan bersegera menyatakan salah seorang. Bi tentu mana. Masalah kalau tak menentu lagi dah, tidak tertentu lagi, wajib jelaskan. Atau dinyatakan jika ada tertentu. Dinyatakan jika ada tertentu syahadah. Dinyatakan mana dia suruh menyatakan. Dinyatakan pihak Tok Qadi. Pihak Tok Qadi dinyatakan mana dia suruh menyatakan, menjelaskan jika ada tertentu. Kalau tentu syahadah dalam hati dia, maka pihak Tok Qadi dinyatakan oleh Tok Qadi. Akan itu menyatakan, dinyatakan mana disuruh menyatakan, disuruh menyatakan. Pihak Tok Qadi suruh menyatakan akan suami itu. Bila? Jika ada tertentu, dia tentu syahadah dalam hati dia.
Mana salah seorang kepada Zainab dalam hati dia. Maka ketika itu Tok Qadi nak ayat hak salah seorang hak dalam hati mung tu siapa? Ayat molek dah, ayat jelaskan. Dah. Kalau mana jelas syiat dah, ayatlah. Kalau tak lagi wajib dia sendiri ayat. Kalau tak menentukan wajib selalu repak. Hak murah akunya ialah salah seorang tu Zainab. Kalau hak dalam hati dia syiat dah, tak wajib segera dah. Cumanya Tok Qadi nak suruh je. Ada menyatakan mana yang dia murah yang dia ni kosak kepada salah seorang. Habis dan wajib jenis atas suami. Dan wajib atas suami mengasingkan tu ya. Bukan mengasung. Wajib atas suami mengasingkan keduanya dua isteri tu. Lepas tu dia ada asingnya. Asingkan dah duduk suku-suku. Tak boleh duduk sekali dah. Duduk sekali tak boleh. Ihtimal ya Tuhan tu. Wajib atas suami mengasingkan keduanya isteri dan belanja keduanya, nak belanja lah, nafkah. Pakaian, nafkah makanan hingga dia nyata dulu. Kalau tak wayak lagi, tak boleh duduk sekali. Kalau tak gadis, nak pisah dua ni. Nak pisah belakang tiga orang ni. Tak boleh duduk sekali. Sehingga dia nyata dulu, jelas dulu. Atau dia tentukan, sehingga dia menentu dulu. Tentu hak mana? Ini sebuah masalah tidak tentu. Kalau tidak tentu lagi, nak menentukan. Kalau hak tentu dah, cuma tak rayak ke orang, nak rayak jelas. Itu maksud gitu. Katanya jika dinyatakan masalahnya dia dalam hati dia ada syiat dah. Hak dia tentu atau dia tentukan mana dalam hati tak menentu mana-mana. Pada masa dia kata tu tak menentu seorang mana dia keduanya. Maka ketika itu dia tentu dulu. Kalau tak menentu lagi tak boleh duduk sekali kerana ihtimal Zainab, ihtimal Aisyah duk takut haram. Sebab tu nak pecek dulu, nak asingkan. Sepatutnya mana wajib mengasingkan ini atas Tok Qadi lah. Wajib atas Tok Qadi no asingkan dua ni, tak boleh duduk sekali, tak boleh biar duduk sekali. Kalau atas suami boleh, mana mengasingkan tu atas suami, mana wajib mengasingkan jenis oleh suami tu. Suami sendiri mengasingkan, tak boleh duduk sekali, tak boleh tidur sekali. Lepas tu dan watinya jadi buat mula. Kalau tiba-tiba dia wati, sedangkan hukumnya tak boleh duduk sekali. Dan watinya wati isteri, dah tu. Dan watinya wati suami atau wati isteri tu tiada dinamakan dan tiada dimamadai menyatakan jenis mata-mata diwati. Dia pak-pak orang suruh ayat tadi. Ayatlah mana hak kata murak kata salah seorang tu. Dia tak rayak je wati. Apabila wati pahallah hak wati tu tak jatuh. Bukan hak dia kanak ni alana hak lain satu seorang lagi. Sebabnya wati apabila mafhum pada wati tu maknanya halal lah. Jawabnya tiada dinamakan. Tak nama, tidak nama apa? Tiada dinamakan mana nama? Tiada dinamakan mana tidak sebut nama dah. Dan watinya itu tiada dinamakan mana tidak namakan nyata. Tidak dinamakan nyata dah. Tidak nama nyata dah tu. Tak panggil nyata tu. Atau tak panggil menentu hak tu. Sekadar dia wati tak. Tok Imam rayak lah atau Tok Qadi rayak hak murak salah seorang tu siapa dia? Dia tak rayak pergi senyap pergi wati seorang. Mana nak isyarat lah. Dia tak rayak mulut. Salah rayak dengan isyaratnya. Itu salah hari tu. Kalau gitu hukumnya tidak dinamakan jadi dinamakan nyata tu. Sekadar tu panggil tidak dinamakan nyata, tak panggil nyata dak. Lepas tu dan tiada memadai. Tak memadai ini tidak sah. Menyatakan tidak memadai menyatakan. Tak memadai tu menyata gitu. Mana tidak memadai menyata, mana pada menyata je cara wati gitu, tak adil. Tak adil dah. Maf'ul kedua bagi dinamakan. Dan tidak memadai, tidak dinamakan dan dinamai tiada dimadai menyatakan. Menyata tu maf'ul yang kedua bagi namakan. Tidak nama apa? Menyatakan. Ada dah sini. Tiada dinamakan dan tiada memadai menyatakan maf'ul tanazuk bagi dinamakan dan dimadai. Tak madai menyatakan, tidak nama menyatakan. Dan menentukan atas tafsir, tak panggil menentu hak tu. Jadi hak tu tak panggil menentu sekadar tu. Menyata tak panggil, menentu tak panggil. Lepas tu dosalah. Tidak gitu, no ayat mulut. Kalau nyata dengan cara isyarat gitu tak jadi, tak sah. Dan jika dihabis, dan jika dikatanya suami, aku kehendak ini yang tertolak. Dia kata ni yang tertolak Zainab ni. Maka jawabnya maka mamadalah pada menyatakan kalau ayat ni tak apa, tak nak sebut nama tak apa, ni atau isyarat tak apa dah. Dan jika dikatanya suami ini dan ini,
atau ining. Ada tanya, murad akunya ining dan ining. Nah, dia buat dua-dua, ining dan ining. Pening lagi jata salah seorang, lepas tu jata ining dan ining. Mana dua agaklah. Jata ining dan ining. Atau ining, atau ini so, mana patahnya. Ining murad akunya ining, atau ining dan ining jadi dua. Ataupun ining, mana satulah. Tetapi ining jadi. Ining dan ining. Faham mana? Ining dan ining. Tok lelaki pun pening ke? Ataupun ining tetapi ining. Jata murad akunya ining tetapi ining. Jadi muak mari tetapi. Deh. Maka jawabnya, maka jadi keduanya tertolak. Dua-dua tertolak. Kalau ini dan ini jatuh tolak dua-dua. Kalau tak ini tetapi ini jatuh dua-dua ke? Semua masalah tu jatuh kedua-dua. Dua-dua jatuh belakang. Habis. Dan jika mati keduanya isteri, tiba-tiba mati. Atau salah seorang keduanya mati. Bila mati? Sebelum lagi dia nyatakan tak ada rakyat lagi. Tak ada rakyat dan dia tentukan tak menentu lagi. Tak ada nak nyata lagi, tak ada menentu lagi. Tiba-tiba mati. Jawabnya, maka tinggal lagi. Makanya tinggal lagi tuntut akan suami. Mana tinggal lagi daripada pihak Tok Qadi itu tuntut mana menuntut. Minta akan suaminya, jenis suami keduanya. Suami mana suami keduanya, tuntut apa dah? Menyatakan nak rakyat juga walaupun mati dah. Nak rakyat juga. Sebab apa? Sebab hak pesaka. Nak rakyat juga. Mati dah tak rakyat dah, tak boleh nak rakyat ke. Tok Qadi nak minta lagi. Mana tinggal lagi? Dia kena pergi minta juga. Menjelaskan. Menyatakan, deh. Tinggal lagi, maknanya tu maka tinggal lagi tuntut akan suaminya pada menyatakan bagi hukum pesaka. Jadi kerana hukum pesaka. Ada hukum pesaka tu. Mana kerana lah. Mana tu tutup tu kerana hukum pesaka. Tu lagi boleh maka pesaka. Boleh pesaka lagi. Dan jika mati, jadi mati suami. Ini mati suami rabiknya. Jika mati suami, maka ditimurkan menyatakan warisnya. Kalau suami mati juga, lepas tu siapa menyatakan? Pihak Tok Qadi boleh waris dia. Rakyat ke waris dah. Tu minta waris dia menentukan hak murak kanak oleh ayahmu siapa dia, salah seorang. Saya pun tak tahu, tak apa, menentulah. Tak tahu dah, memang tak tahu, tapi menentukan mu nak hak mana, pilih hak mana, menentukan. Kata sebenarnya yang saya lebih kurang hak tahunya hak seorang. Tu menentulah. Tetapi tiada ditimur pada menentukan. Maknanya bukan menyatakan warisnya, waris bagi suami yang mati tu. Cumanya tetapi tidak ditimur pada menentukan. Hanya dapat pesaka lah. Maka ditimurkan menyatakan warisnya, tapi tidak ditimur pada menentukan. Menentu. Hak tu dia ada. Jadi maknanya kalau bab menyatakan adalah boleh timur. Tapi kalau bab menentukan tak timur, je lain tu, dua-dua tu lain. Tapi taubat tu nya tak tafsir, bukan tak tafsir lain-lain. Menyata menentu tu lain-lain. Hak menyata ni cepat tiada tertentu lagi, dia kena menentu. Jika belum menyata lagi, makna dalam hati dia jelas dah. Dalam hati dia kosak salah seorang kamu jatuh talak. Dalam hati dia maknanya menentu syak dah. Cuma dia tak wayak ke orang, siapa dia? Tu maknanya menyatakan mana-mana seorang dari keduanya. Maknanya masalah salah seorang kamu jatuh talak, dia tak menentu. Yang muda tak menentu, yang tua masalah. Tak menentu mana-mana. Hak tu kena menentukan. Dah. Tapi kalau bab menyatakan boleh timur. Mengayaklah masa tu ayah mudah menentu syak dah. Dalam hati dia masa dia tolak bini dia salah seorang tu, dalam hati dia tentu syak dah. Cuma dia tak rayak ke orang lagi. Katanya seorang tu hak mana? Maka tu pihak waris dia boleh menyatakan sebenarnya saya duk tahunya, ciri-ciri yang saya tahunya yang nak tolak tu hak muda tu. Masalah. Hak muda tu. Sebab menentukan tak boleh. Sebab apa? Sebabnya sedikit tak menentukan. Sebab tak menentukan lagi. Apalah tak menentu, dia nak menentukan. Pihak menentu tak boleh ditimur. Kalau menyatakan boleh. Maksud itu. Lepas tu jatuh bila, itu asal lagi tu. Maka sada muayyanah bin huma itu. Talukat wa illa fa ihdahuma.
Yalzamu al-bayan fil halatil ula wa ta'yin fi tsaniyah. Malah lain tu tu. Menyata al-bayan tu menyatakan pada masalah yang pertama, wa ta'yin menentukan pada masalah yang kedua. Sebab apa? Supaya tahukan yang mana dia tolakkan dia keduanya. Lepas tu wa tu'zalani anhu, dan diasingkan keduanya sehingga menyatakan atau menentukan. Dan atasnya pusingan dengan keduanya lah bidar. Itu maknanya dengan menyatakan atau menentukan pada tolak bain misalnya. Supaya rajai satu wajah yang lain, satu kaul daif. Wal war'u li ahdahuma laisa bayanan. Dalam kita tu wala ta'yinan. In bayana mutalaqah bi ghairi mawtu'ah qubila wa kadza bil mawtu'ah. Lakin alaihi al-haddu. Tu hak lagi dia. Kalau biadana. Tapi setengah ulama tahu buat tu ta'yin dah. Khilaf ulama ni. Lepas tu kalau katanya ilau itu isyarat pada salah seorang, ini mutalaqah. Atau menyata dah. Atau ini zaujahnya dia. Menyata juga. Kalau isyarat pada titik-titik keduanya. Mana arad tu mana aku kanaknya ini ndak ini. Atau ini bahkan ini. Bal mana bukan tetapi bahkan. Ini bahkan ini. Atau ini ma'a hadhihi. Atau ada satu lagi hak ni tak ada ma'a dah. Atau hadhihi. Ada hadhihi dua. Hukumnya dia tu tolak belaka pada zahir lah. Yang tu tolak belaka tu dua-dua tu tapi pada zahir aja, fi zahir. Karena dia mengaku pula kan. Masa dia kata tu ihtimal sorangnya tapi apa dia mengaku dia kata ini dak ini. Berarti mana mengaku tu hukum zahir jatuh pula. Kerana apa? Kerana dia mengaku dua-dua. Lepas tu masalah satu lagi sebabnya rajab balik. Ini dan ini. Ini bahkan ini. Maknanya dia rajab balik kata bahkan. Ini, lepas tu bahkan ini. Berarti maknanya tolak balik. Ini, apabila mengaku tak ini, jatuhlah ini. Tak. Bahkan ini. Apabila bahkan ini, dia mengaku ni pula. Dua-dua jatuh. Masanya dia katanya salah seorang dua kamu jatuh talak. Tiba-tiba masa mentu jatuhnya ini bahkan ini. Apabila ini berarti dia mengaku jatuh ini. Tak ini jatuhlah ni. Lepas tu tak. Bahkan ini. Apabila bahkan ini, mana ni pula jatuh talak. Dua-dua jatuh. Ingat ni. Kita nak rajak tapi sebenarnya jadi dua-dua jatuh talak. Kalau boleh mengaku tak ini dah jatuh dah ni. Lepas tu bahkan ni jatuh pula. Itu pada zahir lah. Kita Imam Harabai tu. Kalau niat keduanya jami'an fal wajhu anhuma la yutalaqani. Kalau niat dua tak jatuh. Atau kata Imam Harabai. Banyak khilaf lagi dia. Kalau mata yatanya au ihdahuma qabla bayanin wa ta'yin. Kalau mata qabla al-bayan ta'wa ta'if al-azhar qabulu bayani warisihi la qabulu ta'yinihi hatu. Li'anna al-bayan ikhbar yumkinu wuqul waris alaihi. Kerana menyata tu cerita mungkin terhenti waris atasnya dengan satu khabar boleh jadi waris dia tahu sebabnya menyata kan boleh jadi dia merayak dah ataupun ada qarinah nampak dak balah hak ni. Sebab tu boleh diterima sebab ihtimalnya waris dia tahu dah dak balah ni hak nu tak ada balah boleh talak ni. Adapun menentu dia panggil ikhtiyar syahwah panggil. Menentu ni panggil pilih nafsu. Maka tak boleh gantikan dia oleh waris dia. Menentu kan apa yang menentu? Maknanya salah seorang kamu jatuh talak. Masa tu dia tak menentu mana-mana. Tiba-tiba nyalah ketuk gadis nak suruh dia menentukan. Maka pihak menentu tu panggil nafsu lah. Salah seorang ni kalau hak tua, ni tua dah. Hak muda, dia sikit. Haji dia buat balik ta'yin, boleh jadi pihak syahwah dia. Maka syahwah nak terima tak boleh. Kerana dia nafsu. Sebab tu tak boleh dah. Mafala yakhluful al-waris. Maka tu tak boleh menggantikan dia oleh waris padanya. Tapi setengah ulama tak. Ada setengah ulama lain kata tak. Yukbalu bayanuhu wa ta'yinuhu. Khilaf banyak. Khilaf lagi. Tengoklah kalau Yubi ada muka serat 823. Masalah ni. Al-far'ul khamisu fi bayani taraki sunni wa ghairihi wallahu alam sallallahu rabbuh.
على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله رب على نور المبين